Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Sambung balik muka surat 22. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Mana tak ada ni? Dan misal pada radha'. Dan misal pada radha' itu maknanya pada masalahnya itu halal nikah, adik bagi adik-beradik kita. Perempuan tu bukan adik kita tapi dia tu adik bagi adik-beradik bagi adik kita. Itu harus. Tapi masalah adik-beradik itu pada susu saja. Supaya tak ada kitanya ada adik-beradik dua orang masalah. Zaid dengan kita adik-beradik. Tapi adik kitanya mak lain, maka dia ada adik lain pula, adik sebelah mak dia ni. Kita dengan adik kita ni mak lain-lain. Ayah kita, ada kita, lepas tu kita dua adik. Lepas tu adik kita pula adik mak lain. Kita mak lain, dia mak lain. Tiba adik kita pun ada adik dia, kita pun ada adik kita sebelah ni. Berarti maknanya adik-beradik tu tak kena mengena lah adik tu. Tapi hal ni bak susu. Kitanya lah minum susu. Dia dengan kitanya adik-beradik susu. Apabila adik-beradik susu tiba dia pun ada adik-beradik susu dia pula. Adik-beradik hak lain, hak susu lain. Dia. Seperti adalah bagi seorang laki-laki dua anak laki-laki. Seperti seorang lelaki itu dia ada dua anak lelaki masalahnya. Badal seorang kecil dan seorang besar. Seorang lagi kecil, seorang lagi besar. Macam mana? Radak supaya tu. Seorang kecil, seorang besar. Budak besar tu maknanya umur 9 tahun ataupun lebih lah. Maka menyusu ia. Baca dah sini. Baca dah. 23 dah ni. Macam tak adil pun tak tahu. 23 dah. Dan demikian lagi jika diijarkan. Diijarkan. Baris ke apa? Baris yang ke 2, 4, 8. Baris ke 8. Tengah-tengah baris yang ke 8. Muka surat 23. Dan demikian lagi makna supaya tu juga. Supaya masalahnya kita menyusukan budak tu. Jika diijarkan pada halkumnya, halkum kanak-kanak. Diijarkan. Apa mana ijan, mana dituangkan. Ijan mana tuai. Dituangkan, disumbatkan. Diberi minumkan. Bukan isak. Ijar maknanya biar isak masuk oleh mulut. Ambil sudu ke, ambil apanya, buh oleh mulut dia. Itu ijar. Maka jika diijarkan pada halkumnya kanak-kanak masuk oleh halkum dia. Masuk ke tekak dah. Ambil susu mari suak. Becek susu mak dia. Susu budak lain, misalnya puai lain. Kita perah tu baik susu ambil sudung hi suak. Tu makna ijar. Diijarkan dalamnya tu pada halkumnya halkum budak kecil dia. Atau diis'adkan, dimasukkan pada hidung. Is'ad, masuk ke hidung main is'ad. Masuk ke hidung. Maknanya misal air kok raya hidung. Emonya masuk maknanya masuk air, mana masuk susu. Masuk susu kok melalui hidung. Kalau masuk ke tekak panggil ijar. Kalau masuk ke hidung panggil is'ad. Pada hidungnya kanak-kanak, maka sampai kepada maka sampai jenis sampai susu tu kepada anak jenis kepadanya batin anak. Pada anak mana sampai kepada batin sebelah perut. Siapa perut? Sampai dalil dah. Ada hukumnya adalah dinamakan anak susu juga. Tapi syaratnya 5 kali, 5 syarat ataupun 2 syarat. Apa dah? Nak panggil anak susu, ada nak kena 2 syarat. Yang pertama, syarat pertama apa dia?
no orang puai yang menyusukan. Kalau lelaki tak ada, no susu orang puai. Lepas tu susu puai pula puai yang manusia, bukan jin dan bukan binatang. Tu yang kedua. Yang tiga adalahnya budak tu umur 9 tahun. Yang keempat adalahnya 5 kali kenyai. Yang kelima adalah budak kecil tu belum lagi sampai umur 2 tahun. Mana tidak lebih umur 2 tahun. Tu syarat tu. Supaya tu maknanya bukan isyak, tapi masuk masuk susu melalui ke mulut atau melalui ke hidung. Tiba-tiba sampai kepada perut. Kalau tak sampai tak ada. Bawa masuk yang mutah tubik tak ada tu. Sampai perut dah. Mana nak sampai perut tak apa perut ialah itu ahli khibrah dia tahu, doktor dia tahu. Susu ni apalah sampai perut, ya tubik mula tu dia tahu. Kalau tubik sampai dada, masuk sampai dada aja ya tubik dah. Ni sampai perut dalam dah. Masuk sampai batin dah. Kalau masuk ke hidung atau masuk ke mulut tapi air susu zat ni masuk sampai dada mutah, tak bila. Masuk mutah masalah. Jeluak tubik. Tak sampai dalam lagi. Maka susu tu boleh beza. Kalau sampai dalam tu ya ubah dah. Kalau duk dada ni tubik susu biasalah. Kalau kita masuk air tu tubik biasa tu. Tu dak. Hak masuk sampai batin dia. Kalau sapanya ialah bahasanya sampai tekak saja, sampai dada saja tak bila dah. Hak ni katanya maka sampai kepadanya kepada anaknya makna kepada batin dia. Batin sampai perut lah. Tetapi jika dihuknahkan, anak kecil ke huknah ni? Huknah cocok. Huknah dia sumak ke hidung. Ke punggung mari huknah. Cocok, tapi arak lain ni cocok ubat ni huknah. Mana? Huknah. Padahal huknah ni maknanya masuk ke punggung lah. Sumak ke punggung tu. Tetapi jika mana sungguh pun mengatakan hukumnya sama, isi tak pada dimikir lagi. Sungguh pun ada serupa masalah tu. Jika dihuknahkan pada dubur bagi anak kena masuk ke punggung. Sumak ke punggung, susu ke punggung budak tu. Atau pada telinganya masuk ke dina. Atau pada kubulnya hak depan, kemalu hak depan. Masuk kemalu hak depan, zakat dia ke ataupun kemalu hak depan bukan apa. Tu dak. Dan disyaratkan 5 kali itu berbilang. Habis kat tu. Tapi jika dihuknahkan pada dubur atau pada telinga atau pada kubulnya, lepas tu jawab ke? Tak ada jawab tu jika tu. Dah habis air, maka tidak sabit susuan tambah. Jika dihuknahkan pada dubur atau telinga atau yang kubur, maka tidak sabit susuan, tak sabit susu dah. Anda jawab. Mana jawab jika hazah mahzuf. Tak jadi sabit susu, apabila tak sabit susu tak haram nikah. Hak ada nikahnya sabit anak susu. Kalau tidak sabit maka hukumnya tidak haram nikah. Situ. Habis. Dan disyaratkan. Tu kita ni anda cari dobit lah. Kalau tak dobit sakit kepala tu. Ahli mahir tak apa, tuk tak apalah yang mahir dah. Kita orang biasa ni no cari dobit. Dan disyaratkan 5 kali itu berbilang-bilang. Ni syarat nak panggil bilang 5 tu. Nak syarat nak kata 5 kali minum saat ni, dia kena bilang. Kalau sekaligus dak 5 kali pihak majlis tu lah dak berbilang. Berbilang tu maknanya 1 kali kenyai. Budak tak asyik dah kenyai dah. Sejak 2 je pula budak lapar teriak pula masalah. Teriak pula, bi pula kenyai pula. Tu bila gitu. Kalau budak Isa, dia paling kanan, paling kiri tak suka main. Patut Isa pula dak lagi, tak bila lagi. Dia nak panggil bila pada huruf. 5 kali tu nak bila. Lagi bercerai-cerai. Mana nak asing-asing dah. Kalau tu tak ada. Bisa pe seminit 2 minit, kenyai dah bisa pula tak bila tu. Tak bila 5 dah. Dia kena bercerai pada huruf. Maka jikalau memutuskan tafriq, apabila syaratnya 5 kali itu berbilang dan bercerai, maka jikalau memutuskan menyusu itu. Sebab ingatlah kalau fa jatuh padanya di syarat tu fa tafriq. Disyaratkan. Ingatlah kita ajar ilmu sama. Apabila syarat itu, maka jikalau memutuskan ini oleh kanak-kanak tu ataupun perempuan. Kanak-kanak memutuskan mana budak si dia paling. Ataupun ilahnya mak dia sendiri, mak susu tu sendiri yang memutuskan. Cak tu baik. Sepertinya ada urusan nak pergi akad telefon ke, nak pergi masak nasi ke masalah, dia cak tu baik. Dia memutuskan. Memutuskan menyusu itu mana susu itu. Kerana apa? Kerana berpaling ini oleh budak. Berpaling pada susu. Budak isak-isak paling malah ke orang tua ni. Ada nak beri susu, dia paling, dia tak sih lah paling dia. Atau memutuskan dia kan kanak-kanak.
oleh perempuan ada sini dah. Oleh perempuan yang menyusu, mana perempuan menyusu yang memutuskan. Dia sini yang tak bagi budak pek. Ada urusan masalah. Tadi budak sini tak sih. Budak sini paling tak sih dah. Bi tak sih. Ataupun ilahnya puan tu sendiri yang memutuskan, bukan budak tak sih dah. Kemudian selepas dia malin tu baik, selepas dia memutuskan, maka kembali ingatlah kalau kemudian maka nak takdir gitu. Kemudian itu. Tu cara kita. Kemudian apa? Kemudian dia memutus tadi, maka kembali ini oleh budak kepada menyusu pula dengan bersegera sekalipun ada. Walaupun mana. Kemudian maka kembali maka walaupun jikalau kembali menyusukan tu pula oleh budak tadi dengan bersegera sekalipun, nasya berbilang susu namanya. Dah. Tu maknanya namanya nama berbilang. Nama dah berbilang dah. Jawab budak tak sih sendiri. Pai-pai tak sih, bi tak sih dah. Paling dah tak sih dah. Tak muh dah. Atamu budak puas sendiri yang memutuskan. Kena ada tiba memutuskan dia pergi kerja lah, pergi masak, pergi basuh masalah, pergi kedai masalah. Pas pada tu mai pack semula. Tu bila dah. Walaupun dengan segera sekalipun, bi pack tak lama dah. Pas ada urusan kerja, dia pergi semula pula. Nasya berbilang susu namanya bila nama susu dah tu. Kali kedua, bawa paling pula. Mai ni ada mai pula yang kedua dah. Atau diputuskan menyusu itu kerana bermain-mainnya ni. Tadi maknanya memutuskan tak sih. Berpaling pada susu mana tak sih, tak maulah. Tadi tengok ibarat ni. Maka jika memutuskan menyusu itu kerana berpaling pada menyusu, maknanya dia tak sih. Berpaling mana tak sih dah, budak tak sih dah, tak sih dah. Dia tak sih dah, dia mutuh tu je kerana dia tak sih. Ataupun puas sendiri yang memutuskan kerana apa? Kerana urusan masa lagi basuh. Pek nampak budak masa tak nyadah ni. Dia pun pergi masak, pergi basuh masalah. Selepas tu segera lalu dah, mai cepat-cepat lalu dah pergi pek balik. Sekalipun namanya bila dah. Bila dah panggil. 2 kali, 3 kali, 4 kali dah. Kalau masalah dia memutuskan menyusu oleh budak tadi kerana bermain-main, je main-main dah. Main suka, paling suka. Kita duk main dengan dia dah. Boleh-boleh pek, je paling. Kiri kanan suka. Dan kembalikan pada sekarang itu juga, maknanya pas adanya main itu, dia paling pula, istirahat pula. Sekarang pada ketika dia paling main mula tu. Masa tu lah, bukan main lama dah. Atau berpaling pada susu, kepada susu yang lain, mana pek sebelah lagi. Dia paling pada susu sebelah kanan lagi kepada kiri. Maklum dah, kadang saat ini tak ada pek lagi, kat ni. Pindah tu. Bila tak. Dia pindah pada satu pek, pada pek satu sebelah lagi. Khabarnya, tiada jawab. Yang lain tengok. Berpaling susu kepada susu yang lain daripada yang satu lagi. Tengok jatuh. Apa khabar dia ataupun jawab. Tiada jenis nasihat tiada dia maukan bila tak panggil bila dak. Kita jatuh tengok sini. Bukan daripadanya tiada. Yang lain padanya daripada susu yang dulu tu. Sebelah lagi. Jawabnya tiada dinamakan berbila tak panggil bila dak. Ada sekali tu ya. Habis. Dan kalau dia perahnya jenis oleh perempuan dia. Sekali perah. Dia perah sekali perah banyak dah. Perah. Murak sekali tu maknanya sekali majlis lah. Bukan tengah hari sekali, petang sekali, malam sekali. Ni perah sekali gu. Dan diminumkan 5 kali, lepas tu minum 5 kali. Sekali perah minum 5 kali. Atau akasnya akal bagi masalah tu. Kalau mana perah 5 kali tapi minum sekalinya. Akal. Murad akas maknanya akal lughawi, jatuhnya 5 kali perah tapi minum sekalinya. Pagi perah sekali, tengah hari perah sekali, petang setengah kali, maghrib pula perah sekali, isya pula perah sekali 5 kali. Tapi sekaligus minum pada budak tu. 5 kali perah, sekali minum. Haknya sekali perah tapi 5 kali minum. Maka dinamakan sekali susu juga sekali ya. Mau sekali. Walaupun ialah tu je perah sekali, lepas tu dia minum 5 kali pun bila sekali saja. Ataupun perah 5 kali minum sekali pun namanya sekali, mana tak bila dah. Mana boleh 4 kali lagi lah. 4 kali lagi barulah cukup 5 kali. Apabila cukup 5 kali barulah sabit anak susu. Kalau tak sabit. Dan jika syak maknanya waris, papa hati, syak ragu, ia seorang adakah 5 kali susu atau kurang. Ni masalah sadah. Harap sadah kau. Lepas tu tak ingat, budak ni masa dulu 5 kali ke tak lagi? Ada masa dulu. Mak dara tanya,
Besok isap pak dia gini. Tapi dia tak ingat apa kali. Dah dia tak raya. Tak ingat apa kali, 5 kali ke apa kali tak ingat dah. Dah. Masa belah tahun dulu siapa ingat masalah. Jadi dia syak bagi. 5 ke tak? Atau adakah umur kanak-kanak itu dalam 2 tahun atau kemudian daripadanya 2 tahun? Mana sadah dah. Kalau sebelum siapa 2 tahun lagi, maknanya sabit susuan kalau 5 kali. Kalau selepasnya umur 2 tahun dah 2 tahun lebih dah tak sabit. Jadi syok gitu. Masa dulu budak ni umur berapa ni? 2 tahun lebih ke 2 tahun tak ingat dah. Apa hukum? Jawab, maka tiada haram jenis oleh nikah. Tak haram dah. Tak haram ni nikah dah kerana tak sabit susu. Kerana tidak sabit susu tak haram. Tak habis. Ingatlah syok tak apa. Dan hendaklah mana mestilah ada 5 kali itu pada perempuan yang seorang, jadi bagi yang seorang. Tu bagi tu nak tambah bagi. Payah. Mana syarat nak panggil 5 kali itu mestilah syaratlah pada perempuan, jadi perempuan bagi seorang juga, jadi seorang suami juga atau seorang penghulunya. Seorang jenis seorang suami ataupun seorang penghulunya. Sayyid dia. Seorang lah. Kalau 2 dak ah. Masalah mula-mula nikah. Masa duk suami seorang tu, budak tu isap pak dia 2 kali, 3 kali, 4 kali misalnya. Lepas tu cerai. Apabila cerai nikah dengan suami lain pula. Pas suami lain pula, budak tu contoh katanya cerai 2-3 bulan habis iddah dah. Habis iddah, puan ni pergi nikah lain. Pun nikah lain, budak ni pergi isap 2 kali lagi cukup 5 masalah. Dah. Sabit tak? Tak sabit. Kerana nak panggil 5 kali itu mesti puan ini adalahnya milik bagi seorang saja. Seorang suami ataupun seorang penghulunya. Kalau milik 2 tak. Sebab tu dia tanya, pada perempuan itu yang seorang juga, maknanya bagi suami seorang atau penghulu seorang juga. Maka jika ada bagi seorang laki-laki itu 5 sahaya masalah. Dia 5 hamba. Apa sahaya badal? Gundik bagi seorang tu. Ada 5 orang. Atau 4 isterinya. Ada isterinya. Kalau yang comel ni, tapi ada baiknya bagi. Kalau yang pun boleh lah. Maknanya hadis ni tu. Kalau bahasa kajang tengok makab di sini. Dan hendaklah ada 5 kali itu perempuan yang seorang juga, mana puai seorang lah. Tu tak payah bagi dah, seorang puai juga. Buat gitu sebenarnya. Tapi ada baiknya bagi. Mana puai seorang lah, dia yang seorang yang bagi 5 kali. Tu dia seorang yang bagi 5 kali, itu barulah sabit anak susu. Anak susu bagi suami tu. Dah gitu masalah. Tapi kalau katanya bagi pun boleh, tapi hurai masak tu lain sebab makabil dia. Tengok makabil, maka jika ada bagi seorang laki-laki itu 5 sahaya gundiknya atau 4 isteri. Tengok situ makna yang tu sifat. Tu dah baik gitu. Aulanya jang. Sifatlah dulu dah. Dah. Ada pinjam kali dah. Dah baik pula. Mana? Pinjam kali, dah baik sikit kali mana dia. Ataupun sifat. Dah. Yang sifat tak apa. Sifat kepada perempuan, sifat dia. Robek ni sini. Habis. Mana puai seorang? Seorang puainya. Nak kata 5 kali, 5 puai. Mana seorang? Kalau 4 orang tak ada. 4 orang ni sekali capunya dia 5 masa. Ada tak ada. Nak seorang puainya. Kata 5 kali tu. Ada. Maka jika ada bagi seorang laki-laki itu, maknanya suamilah. Seorang lelaki itu adanya 5 sahaya masalah. Gundik hamba dia 5 orang. 5 orang. Ni hamba dia 5 orang ni pack pada seorang budak. Cukup 5 kali. Hani sekali cukup. Ada dah atas tu lelaki tu nikah dengan puai tu, anak kecil tu. Dah. Kerana apa? Kerana tak cukup 5 dah. 5 tu untuk seorang. Kalau nya 5 orang tak pilih. Walaupun jelahnya tok mulu tu seorang. Tak 4 isteri. Dia ada 4 isteri dan 1 gundik. Mana dia bini 4 orang. Lepas tu ada sahaya seorang lagi. Cukup 5 orang. Maka menyusu sekalian mereka itu. Menyusu ia ataupun akan ia. Ia likum boleh. Kalau tak siap pun boleh. Menyusu ia budak tu. Sekalian oleh sekalian mereka itu. Mereka 5 sahaya ataupun 4 isteri dan 1 gundik tu. Akan kanak-kanak itu dengan sekali susu juga. Habis sekali susu. Mana murah sekali susu, mana sekali seorang. Bukan sekali gu. Sekali gu mana bukan sekali gu. Murah sini maknanya dah baik. Jadi mana sekali seorang, hani sekali. Jadi ikut 5 orang. Murad susu juk, maknanya dengan sekali susu juk, mana sekali seorang juk. Hani sekali cukup 5. Dah. Kalau sekali guh tu memang tak bila dah.
Kali hang ni pipet sikit, tak kenyal lagi hang ni pipet sikit, tak ada ya tu. Maka jadilah anak susu bagi suaminya dan tuannya. Jadi juga dah. Sini. Hendaklah ada 5 kali itu pada perempuan yang seorang juga. Maka jadilah anak susu bagi suaminya mereka itu. Suaminya jadi mereka itu. Anak tu anak susu bagi suami dia. Bahawa mana makabil sini? Kita hendaklah ada 5 kali susu itu pada perempuan yang satu orang juga, yang seorang. Maka jikanya tengok makabilnya, tak masuk tengok makabilnya. Kalau gitu mana apalah syaratnya 5 kali bagi seorang perempuan. Kalau 5 orang tak jadilah. Tiba-tiba je mari jadi. Maka jadilah anak susu bagi suaminya dan tuannya. Dah kalau suami. Kalau tuan 5 sahaja tu. Hak suami tu kembali pada 4 isteri dan 1 sahaja. 1 gunik. Hak tuan tu kembali padanya sahaja 5 orang. Dia panggil al-lafu an-nafru am-musyawash. Kucak kacir tengok. Hak dulu sebut kemudian sebut dulu. Tu ya. Maknanya hak jadinya jadi susu bagi suami itu atau tuan dia. Tetapi hanim, ni tafrad. Itu isyraq. Tetapi tidak jadi anak susu bagi segala perempuan yang menyusu. Dia kanak-kanak tu, tak. Tak jadi anak susu bagi perempuan tu kerana perempuan tu baru seorang-seorang. Baru sekali-sekali je, kali seorang. Mana anak itu tak jadi anak susu bagi perempuan tu, tapi jadi anak susu bagi suami. Dah kerana apa? Kerana susu hak dia belaka. Susu hak bini tamu pun hak dia. Susu hak bini kedua pun hak dia. Kalau tu mana apa 4 bini saat ni, seorang saya lagi, siapa 5 orang ni bersusu, namanya anak susu bagi jati tu dah. Kerana cukup 5 dah. Cukup 5. Sebab situ maknanya seorang perempuan yang seorang je. Bukan bagi dah. Tu baru anak dia. Tapi tidak sabit jadi anak bagi perempuan tu. Kerana apa? Kerana baru sekali seorang. Maka situ nolikung bukan maka. Tetapi maka haram atas jenis tetapi. Tetapi mana walaupun, mana salah itu. Tetapi mana walaupun, kalau tetapi ni gitu dah. Walaupun tidak jadi anak susu bagi semua puai tu. Semua puai 5 orang hamba tak ni, ataunya isi 4 orang dan seorang sahaja tu tak jadi anak mereka. Tetapi haram ada. Bukan maka, tetapi haram atas kanak-kanak itu, segala perempuan itu, sebab isteri bapaknya juga. Bukannya sebabnya susu. Ya dah. Maknanya apabila perempuan tu perempuan 5 orang perempuan saat ni yang jadi gundik tu, dia menyusukan budak saat ni, maka budak saat ni jadi anak susu bagi pak pihak yatim tu. Kerana apa? Kerana hamba semua tu milik bagi seorang yatim tu. Makanya lah anak saat ni bagi yatim tu adalahnya anak susu dah. Tapi bagi puan tak sabit anak susu. Tak sabit. Cumanya hari sebab apa? Hari nikah juga. Hari sebab gini. Sebab apa? Sebab hani pak dia. Pak hani bini pak. Pak nak nikah kena bini pak. Sebab tu mana haram, bukannya haram sebabnya susu, tapi haram sebabnya bini bagi pak. Tu panggil sebab lain. Sebab lain pula. Hari apa tu? Cumanya tilik badannya lah hak tu bini pak. Nak nikah kena bini pak. Ada pak susulah. Jadi kita kot tu. Aja pusing kot tu balik. Sebab tu aja tanya haram kanak-kanak itu segala perempuan itu tersebut sebab isteri bapaknya juga, mana sebabnya isteri paknya, bukan sebab susu. Dah habis. Mas'alatun. Maka jika laban itu, baca laban, jangan baca labin. Kalau labin batal. Labin ni laban. Labanun. Kadang-kadang atau lebannya tu labanun. Ada hari ni malam ni kita bakal pergi jalan tengok labanun. Apa Labanun? Kita Labanun ingat lagu, ingat ni Labanun susu lah, kita ingat pek puai. Tu ya, tengok Labanun supaya orang tua tak faham. Kalau tengok susu ada lah buat tak lebar gua nak gitu. Ada tengok Labanunnya. Kita pergi tengok Labanun, tengok Labanun besar-besar lah ni, puai lah ni. Ada bawa orang tengok malu. Tu wak buka biar orang tengok, bawa orang tengok wak malu lah. Marah pula. Sepatutnya panggil lah, mari bai. Bawa kita tengok suka dah, terima kasih bai. Ni tak. Boleh tengok marah suruh kita bayar pula. Bayar apa? Dah puai lah ni. Hak tak ngaji lah, tak ngaji. Lah ni TikTok lagi tu lagi Allah. Lebih pada buahnya lagi lah ni. Dulu besar buat apple je lah ni, buahnya lagi besar. Jadi buat lah ni. Jawab.
Lagi seduk lagi bayar duit kan macam-macam dunia hari ni. Tapi dalam kitab I'anah sebut kalau cari hak puai hak pasal dada besar-besar gitu anak tak cidik. Dia pergi anak tak mana-mana. Tak panggil ngasuh anak mana. Anak lepas ha tengok. Anak lepas dia tak cara anak-anak. Kita kadang tengok oh budak puan ni jadi ni. Anak tak jadi. Anak je lepas gitu ya. Dia jadi hak dia ya. Anak tak jadi. Nak cari ibu, nak bagi anak jadi, pandai-pandai nanti. Jangan pilih hak pasal situ. Situ tak pak Tapi anak tu tak jadi mana, tak pakai mana. Sebabnya mak tak pandang ngasuh. Ada cara dia. Itulah Laban. Masalah maka Laban itu mengikut anak. Tu. Maknanya ialah Laban itu Laban bagi seorang puai tu mengikut anak. Tu mengikut anak bukan mengikut pak, bukan mengikut mak. Susu itu mengikut anak. Mengikut boh. Jadi padanya dibangsakan anak itu pada siapa dia? Ikut tu. Mengikut pada anak. Tafriq. Kita nak faham tengok tafriq. Tak ada susu itu mengikut anak, mengikut bin dia. Bukan bin mengikut bangsa dia. Bangsa pada hal ni bangsa pada anak susu ke, bangsa cucu susu ke, tilik pada anak. Bukan tilik pada hanu dah, tilik pada anak. Tafriq. Maka tiap-tiap yang dibangsakan anak itu, dibangsakan Laban itu kepadanya pula. Tiap-tiap orang, tiap-tiap mana tiap-tiap yang, mana tiap-tiap suami. Tiap-tiap suami yang dibangsakan anak jadi kepada dia. Bangsa anak tu pada dia. Suami seorang puai yang menyusukan budak masalahnya. Tu mana yang tu. Yang dibangsakan anak itu bangsa pada dia. Mana-mana orang, mana suami yang dibangsakan anak itu pada dia, khabar. Ialah dibangsakan Laban itu kepadanya. Mana mestilah Laban itu, Laban hak bangsa dia. Dibangsakan Laban itu maknanya mesti. Mesti Laban itu dibangsakan kepadanya pula. Oleh anak dia, bangsa dia. Syarat. Soalan kita syarat itu. Nak tak anak tu anak dia kena susu hak dia. Itu maksud gitu. Tapi yang kecil pusing. Pusing itu nak payah. Contoh kita nak katanya lah anak tu anak susu dia ke tidak. Nak tengok susu tu hak dia ke bukan hak dia. Contohnya ini bini dia. Apabila ni seorang perempuan ni bini dia, makanya nikah. Apabila nikah pak tu puai tu ada susu sebab dia tak? Tengok, puan ni ada susu sebab dia tak? Kalau perempuan ni ada susu sebab lelaki ni, makanya anak tu bangsa pada suami tu. Tapi kalau nya suami ni tak. Lagu mana masalah perempuan tu adalahnya? Dia cerai ada. Lepas tu bini ngandung. Mazhab ahli sunnah ada bahasa ngandung pun jatuh talak. Lepas tu habis iddah tu dengan beranak. Apabila beranak, maka ada susu lah. Apabila susu ni bagi apa? Bagi suami dulu. Tak? Susu ni yang ada adalah bagi suami dulu. Pahal ni nikah lain pula. Habis anak, mau beranak, habis iddah. Apabila habis iddah, dia boleh nikah suami lain. Apabila nikah suami lain, dia ada anak dah susu dah. Makanya anak budak kecil tu, ada budak kecil ni, mari isap pek tupai puai tu, ada 5 kali kenyang. Tu maknanya ialah budak ni bangsa siapa? Budak kecil yang isap pek puan ni bangsa siapa? Bangsa suami dulu. Berarti maknanya ini anak susu suami dulu. Ni dah bukan susu dia. Faham tak? Sebab apa? Kerana dia nikah tu puan tu ada susu dah. Puan ada susu sebabnya mengandung ya. Bila mengandung beranak mana ada susu. Maka susu ini bangsa apa? Bangsa suami dulu. Kalau tu anak yang walaupun sudah cerai, ada mana walaupun suami isteri tu dah cerai dah, tapi apabila budak sana isap susu yang dibangsa pada suami itu, maka adalah anak susu bagi suami dulu. Dia mau taimung hari ni kau hani dah sebab hani bukan susu dia. Sebab tu mana sini kata dia katanya maka tiap-tiap yang dibangsakan anak itu dibangsakan Laban itu kepadanya tu. Nak bangsa dia susu bangsa dia. Kalau bangsa bukan hak dia, kalau susu bukan hak dia maka tidak bangsa anak tu anak dia, tidak panggil anak susu dia. Ingatlah situ KCP dia tu. Mestilah Laban itu nak bangsa dia. Barulah anak tu bangsa dia. Kalau anak baru susu itu bukan hak dia, maka anak itu tidak dibangsa dia. Tiap-tiap yang dibangsakan anak itu ialah dibangsakan Laban itu kepada dia. Mana syarat gitu? Mana sepatutnya mana-mana lelaki yang dibangsakan susu itu kepada dia, maka anak itu dibangsa dia. Kalau kecil gitu senang sikit mudah kita faham. Mana susu tu bangsa dia tu, maka anak tu bangsa dia. Lepas tu hak suami yang kedua tu bukan susu dia, anak tu bukan anak susu dia, anak yang pertama.
Mana anak itu suami yang pertama. Anak sabit. Dia kata, "Buat apa nikah dengan anak susu?" "Buat apa nikah dengan anak susu, cucu susu?" "Dak, dia bukan susu saya. Bukannya ialah anak susu saya. Kerana apa? Kerana masa saya nikah sebagai puai tu dah susu dah. Masa susu tu bagi suami dulu. Situ. Habis. Dan tiada putus nasbahnya, mana bangsanya kanak-kanak tu. Nasbah mana bangsanya. Tiada putus nasbahnya bangsa kanak-kanak itu sebab mati suaminya perempuan itu. Sebab mati dah. Contohnya, Pak, buaya saat ni dah ada susu dah. Tiba-tiba suami mati. Apabila suami mati, makanya ilahnya bini ni menyusukan budak 5 kali maksudnya. Makanya anak ni boleh panggil anak susu bagi yang mati, boleh, tak putus. Sebab mati tidak hukumnya putus bangsa anak susu tu. Apabila tidak putus bangsa, tengok habis kan. Hang mana hari sebab gini sebab ni habis hari. Ya betul. Ada ayah susu dia mati lama dah. Ni budak baru sampai dak tak putus. Sebab mati tidak mutus. Atau tolak seperti ni tu. Atau ditolak, tak putus ke. Tolaknya suami tu yang nak akad isteri. Dia tolak tadi sebab tadi. Apabila tolak masa ngandung, makanya lah budak maknanya lah tu isteri tu beranak. Apabila beranak berarti mana ada susu. Tiba-tibanya bini dia menyusukan budak 5 kalinya. Makanya sebab tolak saya ni tidak diputus bangsa pada hak suami tu. Bangsa dia lagi sebab susu hak dia. Sebab susu mana tidak putus. Boleh nama tu lah. Saya tak masalah. Wis. Atau putus kemudian kembali. Atau putus kemudian selepas itu kembali. Putus kemudian kembali. Buat nasib sini. Tiada putus nasibahnya sebabnya mati suaminya atau tolaknya. Atau putus kemudian kembali. Mana putus mana cerai. Ni tak agak. Putus mana cerai. Pas cerai lepas tu rajak semula. Tak putus agak. Ya masa dulu ya nikah dua tu. Apabila nikah buat nak beranak, masalah dia cerai. Pas cerai tu dia rajak semula. Tu mana kembali semula. Jadi isteri suami semula, tak putus juga. Maka boleh nama pak susu lagi. Maka jika berkahwin lain, tiba-tiba kalau kahwin lain oleh seorang tu, dia kahwin lain dah. Dia cerainya suami nu, lepas tu nikah lain. Lepas tu dan beranak mana selepas tu beranak. Maka laban yang kemudian daripada anak itu bagi suaminya yang kemudian itu. Hati, hak beranak lah. Jikanya berkahwin lain, lepas tu beranak. Beranak apa? Beranak sebab lain tu. Beda. Beranak dia beranak sebab beranak dengan suami yang lain tu. Bukan beranak suami hak dulu. Dah. Dia cerai. Apabila cerai dia nikah. Bawa nikah boleh anak dia hak suami ni. Suami guru tu. Apabila itu, maka laban yang kemudian daripada anak itu mana daripada anak jenis anak yang keluar tu. Bagi suaminya yang kemudiannya anak yang keluar dah. Yang keluar sebab yang pertama tu tak ada anak. Habis bagi yang kemudian mana yang keluar. Dan dahulu pada beranak kalau maknanya lah kalau dia katakan laban yang dulu pada anak tu, pada beranak lagi. Mana susu yang ada sebelum beranak yang keluar ni. Dia cerai, lepas tu susu tu ada lagi. Ada setengah betina tu gitu. Sebab anak ni dia pack 2 tahun ke? Apabila anak tu pack 2 tahun, berarti maknanya boleh anaknya beranak 2-3 bulan cerai. Apabila cerai tu susu ada lagi. Susu ada lagi. Lepas tu bini ni habis iddah lagi nikah suami lain. Apabila nikah suami lain, sedekah susu dulu ada lagi sebelum beranak yang ni lagi, tak beranak lagi. Lepas tu dia pack. Bangsa dulu. Sebab tu katanya, dan dahulu pada beranak, kalau susu tu dulu pada beranak, maka adalah laban itu bagi suami yang dulu. Yang dulunya. Habis. Dah. Masalah jika ada dia bawa seorang itu isteri yang kecil, maka menyusukan dia itu suaminya. Ni. Sikit ke dah. Masalah kata, jika ada dia bawa seorang lelaki. Ada apa dia? Ada isteri yang kecil. Kecil mana belum sampai 2 tahun lah. Kecil belum sampai 2 tahun lagi. Dia nikah, bini belum sampai 2 tahun lagi. Boleh, tak masalah. Nikah. Halal, sah. Bini kecil dia, budak kecil lagi baru umur setahun. Lepas tu, maka menyusukan dia akan isteri yang kecil ni, itu suaminya, maknanya, suami itu bukan suami menyusu, mana bini dia. Bini hak tua. Menyusu suaminya, mana bini tua. Orang habis sini maknanya yakni dengan ibu susu bagi suaminya.
Ada baik ni. Situ. Maknanya sini menyusukan dia oleh suaminya, mana oleh bagi ibu suaminya. Nak tambah gitu. Ini dah baik ni. Tambah sikit. Oleh suami mana oleh ibu suaminya. Oleh ibu susu suami. Makna suaminya Zainab, Zainab tu adalahnya mak susu bagi suami dia. Zainab tu menyusukan, maksudnya suami dia kecil dulu, Zainab yang menyusukan. Lepas tu bawa nikah dengan bini kecil pula, Zainab pula menyusukan bini yang kecil tu. Berarti mana adik-beradik susu? Ada, maksudnya suami kecil dulu, Zainab yang menyusukan dia. Boh ni nikah dengan bini kecil pula, Zainab pula lagi menyusu pula 5 kali pula ke hak bini hak kecil tu. Sebab tu menyusukan dia, suaminya ibu susu bagi suaminya. Nak tambah gitu ni. Atau saudaranya saudara bagi suami. Saudara suami yang menyusukan adik-beradik. Berarti maknanya apa lah adik? Masalah kita bini kecil. Bawa bini kecil kat kita kesiannya bini ni. Bini adik kita nya gua kecil lagi ni. Kesian duk lapar ni. Dia pergi menyusu ke adik dia. Ada mana adik ipar dia? Adik ipar dia bini kita lah kecil je. Mana saudaranya suami itu menyusu. Atau isteri suami menyusu. Dah bini hatamu je cidik. Kalau aku menyusu jadi anak susu aku cerah. Dia tak habis masalah. Atau dia tak kerti hukum. Dia tak kerti. Bini yang pertama, bini hak tua dia menyusu bini hak kecil. Simi isi tu. Isi mana yang besar, mana yang dah balik dah. Maka jadi pasal nikahnya. Apa pasal nikahnya seorang je dengan budak kanak-kanak tu. Apa sebab jadi adik-beradik susu. Kalau mak susu, suami menyusukan itu bini dia, maka jadi adik-beradik susu. Pasti nak pasal. Kalau saudara pula, kak kita masalah. Kak kita pergi menyusu bini kita. Jadi apa dengan kita? Adik-beradik kak kita. Pas adik-beradik kak kita nak nikah kan? Pasal nikah kita. Supaya isteri kita pergi menyusukan bini kita kecil. Jadi maknanya anak bagi bini kita, dia anak bini kita, mana anak kita? Pas anak kita bini kita, nak pasal nikah. Pasal nikah. Sebab apa? Sebab jadi saudaranya saudara suami itu saudara susuan, atau anak saudaranya susuan ini nasibah padanya saudara. Jadi anak saudara kita dah. Maknanya apalah saudara kita, kak kita menyusu dia, berarti bini kita jadi anak saudara kita. Kak kita menyusukan bini kita kecil. Berarti bini kita jadi anak bagi saudara kita. Berarti mana anak saudara kita. Dan atau sebab jadi anak isterinya, maksudnya anak isteri kita apalah anak isteri kita jadi anak kita. Ada anak isteri kita nak nikah kan, apa sah nikah. Lepas tu, dan sabitlah bagi anak itu atas suaminya, mana wajib. Sabitlah mana dapatlah bagi anak itu, anak itu mana isteri hak kecil tu. Anak itu anak isteri tu. Atas mana wajib atas suaminya, suami bagi isteri yang besar tu. Setengah isi kahwin musamma. Jadi maknanya alik wajib bagi. Mana wajib bagi, sabit itu mana dapatlah. Dapat bagi anak, mana bagi bini kecil tu. Tapi wajib atas pun atas suaminya. Wajib pun setengah isi kahwin musamma. Dah bayar separuh. Sebab apa? Akad nikah dah. Sebab kau waid, apabila dah nikah, lepas tu cerai, ada pasal, mana bayar separuh. Kalau belum lagi jemuk. Pas nak jemuk guna budak kecil. Ya pasal nikah. Sebab apa? Sebabnya mak susu dia pergi menyusu dia, atau sebab bini dia menyusu dia, berarti mana suami habis isi kahwin musamma separuh. Musamma harus boleh akad tu separuh. Kalau 10,000 habis 5,000. Habis separuh. Musamma tu habis separuh. Kerana apa? Pasal. Pasal. Dan suaminya mana harus. Dan suami mana harus. Dan harus bagi suaminya, suami isteri yang kecil tu. Kembali mana minta kembali. Minta balik kepada yang menyusu. Nak minta pada menyusu. Itu pada mak susu dia. Padanya tu kak susu, tu pada kak dia, pada isteri dia, hak menyusu tu. Kembali apa? Setengah mahar mesti hak sepatut dia bagi budak tu. Minta separuh. Minta separuh balik. Pergi minta mung nak bayar balik kerana mung sebab mung lah tu bini aku jadi pasang dengan aku. Mung nak bayar balik separuh. Lepas tu bila minta nak bayar. Mana halal duit tu. Lepas tu wajib bagi hak menyusu tu wajib nak bayar. Bila minta wajib dah. Kata harus kita faham ni. Apabila harus mana tak wajib dah. Harus dia minta mana halal minta. Lepas tu alik orang menyebabkan pasal tu nak bayar lah. Kerana isi dia orang buat apa kalau mu tak pergi menyusu dia tak je pasal. Sebab mu menyusu mana mu salah. Apalah mu salah nak bayar separuh. Habis. Sedap dah tapi sedap. Sedap dah lekat dah
Susah dah. Susah pun sedap. Kita yang nak gitu lah. Habis dan dia kalau menyusu akan isterinya yang kecil itu ibu isterinya yang besar. Ibu isteri sendiri lagu mana? Maka jadi pasah nikah yang kecil dan yang besar pun pasah juga. Ni. Ni. Kau apa dah kita? Masih sikit ke dia? Tak apalah, kita cepat lagi Nabi. Dan demikian lagi mana sabit. Tak apa lagi dia. Dan dia kalau menyusukan isterinya, isteri seorang. Isteri mana? Yang kecil sifat. Isteri yang kecil lah itu. Menyusu fa'il. Ibu isterinya. Mak isteri sendiri. Mak bini pergi menyusu. Bini kita tiba-tiba mak bini. Bini mana sifat? Bini yang besar. Ini bini kita. Mak dia pergi menyusu bini kita kecil. Tak tua kita lah. Tak tua kita pergi menyusu bini kita kecil. Berarti mana bini kita jadi anak bagi tak mertua kita. Lepas tu Allah yang nak bertua berarti mana dia jadi adik-beradik bini kita. Bini kita, mak dia. Mak bini kita dengan kita panggil apa? Tok mertua. Lepas tu tok mertua kita pergi menyusu kepada bini kita kecil. Apabila menyusu bini kita kecil, bini kita jadi adik-beradik bini kita. Dua tu, adik-beradik. Sebab tu dia tanya, makanya jikalau menyusu akan isterinya yang kecil itu ibu isterinya yang besar, maka jadi pasah, jadi terpasah nikah yang kecil. Kecil pasah lah. Pasah kecil. Lepas tu dan yang besar pun pasah pula. Pasah tak? Apa pasah? Kerana dia adik-beradik bini kita. Himpun adik-beradik tak boleh. Ada bini kita dengan tu bini kita kecil jadi adik-beradik dah. Adik-beradik susu, apabila beradik susu maknanya pasah kedua-dua. Kalau pasah yang kedua, pasah kedua-dua habis dua-dua. Ingat ni kalau nak menyusu. Kesian belah pun dah tahu hukum ni masalah. Kesian budak ni kecil ni. Tak ada nyamak, tak ada pack ni. Menyusu kau ada budak kecil tu. Bawa pada pasah habis. Hak tua pasah, hak kecil pun pasah. Tetapi harus ia suami tu berkahwin dengan salah seorang daripada keduanya. Lepas tu boleh nikah balik. Kerana dua ni adik-beradik susu kan? Adik-beradik susu dua-dua himpun tak boleh pasah kedua. Lepas tu boleh nikah semula, pilih dua tu. Nak ambil bini hak tua ke bini hak kecil pun tak apa. Kerana adik-beradik kita nak himpun tak boleh. Nak himpun tak boleh. Malah harus nikah. Sebab apa? Sebab saudara isterinya tu. Maknanya ilak padanya pasah. Sebab apa pasah? Sebab saudara isteri. Apabila saudara isteri maka nak himpun tak boleh. Cumanya boleh nikah semula. Mana boleh rajak. Pasah tu tak boleh rajak dah. Kalau pasah mana habis dah tak boleh rajak. Pasah tak boleh rajak. Hak terajaknya tolak. Bak rajak adalah bak tolak saja, ingat. Hak masalah rajak ni bak tolak. Kalau pasah tak boleh rajak, nak nikah semula. Pasah nak nikah semula. Contoh katanya ilahnya suami isteri itu ilahnya nikah. Selepas nikah ada suami tu adanya penyakit juzam masalah atau penyakit majnun gila masalah. Pasah dua tu. Tapi nak ngadu Tok Qadim lah. Tok Qadim mana Tok Qadim hukumkan pasah. Kalau pasah dua ni nak nikah semula boleh tak? Boleh. Kerana pasah satu je, tolak satu. Lepas tu nikah semula. Nak nikah semula. Tak boleh rajak. Rajak tu tolak. Tolak satu, tolak dua boleh rajak. Adapun pasah tidak boleh rajak. Sebab di sini makna boleh nikah. Dia tak sebut katanya rajak. Rajak gunanya pasah dah. Sebab di sini maka harus bagi suami itu berkahwin dengan salah sahabat berkahwin. Maknanya nak kahwin semula lah. Tapi salah seorang saja. Nak dua tak boleh habis. Dan demikian lagi jika ada bagi seorang itu isterinya yang kecil maka ditolaknya maka menyusukan dia oleh seorang maka jadilah perempuan yang menyusu itu ibu isterinya. Wallahu a'lam panjang dah. Insya-Allah petang ni malam ni tak ada kelas dah. Malam kita nya cuti. Lepas tu pagi maaf pun tak ada kelas dah. Lepas maaf insya-Allah imtak.